Orang kaya yang bersyukur, di antara tanda dia bersyukur, dia memberi balik. Bila dia memberi balik, setiap pemberian-pemberian dia ni, yang Allah bagi pada dia bagi balik pada orang tu, tanda dia syukur dah tu. Tanda dia syukur. Tapi kalau dia banyak harta, tapi dia kaya dia seorang, dia panggil. Simpan. Duduk simpan dalam rumah dia. Berkepul-kepul duit dalam rumah dia ni sendiri. Nak sebutnya gambaran sampai buat bilik khusus untuk dia simpan duit. Kadang-kadang sampai dalam loteng dia tak duit lagi pada diri dia ni. Maknanya orang ni orang kaya yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah bagi pada diri dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Babu fadlil ghani syakir wa huwa aman akhadha al-mal min wajhihi wa sarafahu fi wujuhihi al-ma'mur biha. Bab di mana kelebihan orang kaya yang bersyukur dan yang mengambil harta daripada yang diredai dan dia membelanjakan harta dia ke arah yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada kali ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan dalam bab yang ke-64 dalam hadis Riyadhus Salihin, di mana dalam bab ini kita membicarakan tentang bab kelebihan orang yang kaya. Dalam Islam ni, Islam dia tidak menganggap bahawa menjadi orang miskin itu hanyalah menjadi kemuliaan, tidak. Tetapi dalam Islam ni diajar bahawa jadi orang kaya pun ada kemuliaan. Bila kamu jadi orang kaya, kamu jadi orang kaya yang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nampak segala nikmat yang dia dapat tersebut, dianya dapat daripada pemberian Allah, bukannya daripada usaha dia saja, tidak. Tetapi dia nampak bahawa kejayaan yang dimiliki dalam hidup dia ni semuanya adalah anugerah Allah. Yang ni disebut kelebihan di kalangan orang kaya yang bersyukur. Orang kaya ni jangan hidup dalam keadaan tak bersyukur. Jangan. Kita ni Allah bagi pada diri kita rezeki dalam hidup kita. Lalu macam mana kita nak suruh Allah tambahkan lagi rezeki-rezeki pada diri kita? Kita diajar supaya bersyukur. Syukur ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, maka aku akan tambah pada diri kamu. Di antara cara orang kaya, bila Allah bagi pada diri kita ni harta kekayaan, misal contohnya Allah kurniakan pada kita ni kelebihan di sudut harta benda dan kekeluargaan, kemewahan dan sebagainya, maka di antara perkara yang kita kena jaga sangat ialah kita mesti sentiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Ini kita sebut dalam hidup kita ni, semua ni pemberian Allah. Kalau Allah tak bagi pada kita macam ni tak dapat nikmat yang kita sepatutnya dapat. Dan kita ambil daripada harta benda yang Allah bagi pada kita ni, kita gunakan untuk yang perkara yang diredai di sisi Allah. Allah bagi pada kita kereta, Allah bagi pada kita rumah, Allah bagi kepada kita pakaian, Allah bagi kepada kita ni banyak benda, makanan dan sebagainya. Kita guna segala benda yang Allah bagi itu untuk yang Allah redha. Ambil kereta kita, pergi ke masjid, misal contohnya. Jangan kerap sangat kereta kita ni pergi tempat-tempat yang lara. Tapi pastikan diri kita ni, kenderaan kita ni, kita guna untuk mentaati perintah Allah. Demikian juga dengan pakaian kita. Pakaian kita bila Allah bagi pada kita pakaian yang hebat, guna pergi masjid, pergi semayang berjemaah. Waktu mana kita guna untuk pergi semayang berjemaah, maka di waktu tersebut manfaat dia untuk yang disebut dengan kita juga. Akhirnya Allah bagi nikmat, kita balikkan balik nikmat yang Allah bagi itu kepada mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
dan kita membelanjakan ke arah apa yang disuruh oleh Allah. Panggil anak-anak yatim. Misalnya contohnya, ajak orang-orang miskin makan dekat rumah kita, buat jamuan. Jamuan khusus untuk anak-anak yatim, orang miskin, kemudian orang susah. Kita buat jamuan di kalangan kita demikian. Yang ni menunjukkan bagaimana kitanya Allah bagi pada kita rezeki, kemudian kita gunakan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa amma man a'ta wattaqa. Dan ada pun orang-orang yang diberi kepada dia, memberi kebaikan dan juga bertakwa pada Allah. Kerja dia apa dia? Wasaddaqa bil husna, serta membenarkan kepercayaan apa yang baik. Dia yakin akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun orang yang jenis suka untuk memberi kebaikan dan juga bertakwa, dia sentiasa bersedekah dengan perkara-perkara yang baik dan dia membenarkan dengan perkara yang baik. Fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang macam ni sudah pasti dia akan dipermudahkan oleh Allah segala kebaikan-kebaikan untuk dia, untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni janji Allah. Fa amma man a'ta wattaqa. Ada pun orang-orang yang hidup dia sentiasa memberi je. Asyik dalam hidup dia nya, bila Allah bagi rezeki pada dia, dia bagi balik. Dan dia ada rezeki, dia bagi balik. Tiap-tiap kali mana dia bagi balik pada diri dia tu, dan dia bukan sekadar itu, Allah sebut wattaqa. Hidup dia penuh dengan ketakwaan pada Allah. Wasaddaqa bil husna. Dan dia yakin, aku ni akan berjumpa dengan akhirat Allah. Aku ni akan, dia yakin. Wasaddaqa. Dan dia membenarkan apa yang baik-baik yang diajar oleh Allah melalui Al-Quran Karim. Orang ni, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kehidupan dia akan dipermudahkan oleh Allah. Ni petua ni. Kalau ada orang tanya, macam mana kita nak suruh hidup kita ni jangan susah-susah, Ustaz? Nak suruh hidup kita ni mudah je. Dalam hidup kita, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah bagi pada kita tiga jalan dalam hidup. Yang pertama, orang yang nak mudah dalam hidup dia ni, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita banyak memberi. Bila kita banyak memberi, kita banyak bersedekah, banyak kita menginfak dalam hidup kita, jaminan untuk dipermudah pada jalan hidup kita. Yang kedua, kita diajar supaya sentiasa apa dia? Wattaqa, sentiasa bertakwa pada Allah. Jaga diri kita, jangan buat benda yang dilarang oleh Allah. Dia ajar supaya kita ni sentiasa dalam hidup kita ni kita jaga, jangan buat benda-benda yang dibenci di sisi agama. Wattaqa, sentiasa bertakwa pada Allah, buat benda yang disuruh oleh Allah. Wasaddaqa bil husna. Yang ketiga, kita mesti membenarkan terhadap apa yang dijanjikan kebaikan di sisi Allah. Yakin ada azab kubur. Yakin pada diri kita ni ada nikmat kubur. Yakin pada kita adanya pembalasan di padang mahsyar. Yakin pada diri kita adanya syurga dan adanya neraka. Ni wasaddaqa bil husna. Tiga benda ni dalam hidup kita. Bila kita boleh buat tiga perkara ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut fasanuyassiruhu lil yusra. Di mana aku akan permudahkan segala jalan-jalan hidup kamu di atas dunia ini. Allah janji demikian. Maknanya kalau kamu boleh jaga dua tiga perkara ni dalam hidup kamu, maka jalan hidup kamu ni akan mudah lah. Kalau ada orang tanya pada kita, kenapa saya ni susah sangat Ustaz? Dalam hidup saya ni begini. Saya ni sentiasa ada je masalah dalam hidup. Maknanya ada tiga benda ni tak tertunai. Tiga perkara ni tak tertunai. Tiga perkara ni kita diajar supaya jaga pada diri kita ni. Jaga, yang pertama, banyak memberi. Banyak bersedekah. Allah bagi pada kita ni, bagi balik dalam hidup kita ni untuk jalan agama. Yang kedua, sentiasa hidup kita ni bertakwa. Yang ketiga, pada diri kita ni membenarkan setiap apa yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kitanya membuktikan balik dengan amalan-amalan kita ni dalam kehidupan kita seharian. Lalu Allah sebut fasanuyassiruhu lil yusra, maka aku akan jamin untuk aku bagi kemudahan dalam kehidupan dia, dalam setiap dan segenap urusan dalam kehidupan seorang. Ni ingat betul-betul ni, saya sering kali di DM ataupun saya sering kali di message di kalangan orang kita ni, cerita tentang masalah hidup di kalangan kita. Padahal masalah hidup ni
dalam hidup kita ni Allah Subhanahu Wa Taala dah ajar dah. Kalau kamu nak mudah, banyak memberi. Banyak pada diri kamu bertakwa pada Allah. Banyak pada diri kamu ni untuk membuktikan kebenaran. Melalui perbuatan kamulah kamu buktikan kebenaran dalam kita beragama ini pada diri kita ni melalui amalan-amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang lain ni, dalam yang kita baca tadi dalam surah Al-Lail ayat yang kelima dan hingga ayat yang ketujuh. Baik, dalam firman yang lain pula Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dan akan dihindarkan daripada neraka orang yang bertakwa. Wa sayujannabuhal atqa, akan dijauhkan bagi orang yang bertakwa, dan takkan dekat dengan neraka bagi orang yang hidup dia atqa, orang yang setakwa-takwa mungkin dalam hidup dia. Yang ni macam mana orang bertakwa ni? Allazi yu'ti malahu yatazakka. Hidup dia sentiasa memberi harta benda dia ni kepada orang lain dengan tujuan nak bersihkan harta benda dia. Hidup kita ni kan, orang kita sibuk mengumpul, biar banyak harta. Islam dia ajar biar bagi harta. Itu beza dalam hidup seorang. Kita ni dalam hidup kita ni nak suruh kumpul biar banyak. Dan lalu kita pun menjadi orang yang sekaya-kaya. Kumpul sampai orang kita kan, dia kumpul dalam hidup dia harta dia. Dia curi duit orang lain. Dia sanggup nak tipu orang. Buat makau scam. Buat macam-macam gaya. Dengan tujuan nak ambil harta benda orang. Orang yang macam ni orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia tak fikir panjang. Kalau kamu fikir panjang, kamu kena kumpul dalam hidup kamu harta yang benar. Kemudian lepas pada kamu kumpul harta tu, kamu bagi. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Kamu memberi harta-harta kamu ni dengan tujuan nak bersihkan balik. Bersihkan apa dia? Boleh jadi dalam harta kita ni ada hak anak yatim. Boleh jadi dalam harta kita ni ada hak orang miskin. Boleh jadi dalam harta benda kita ni yang kita miliki ni ada hak orang-orang yang dalam keadaan permusafiran. Banyak lagi lah hak-hak orang ni. Lalu bagaimana Islam dia nak suruh cuci harta benda ni? Bukan dengan kita buat makau scam. Bukan kita buat dengan yang disebut dengan nak cuci harta. Kita pun bagi duit kita yang kita curi, bagi pada orang untuk orang buat perniagaan dan sebagainya. Bukan cara macam tu nak cuci. Nak cuci harta ni, kalau orang tanya macam mana cara nak cuci harta, yu'ti malahu yatazakka. Kamu bersedekah. Kamu ambil harta yang halal, sumber yang halal. Kamu memberi dan bersedekah kepada orang, bagi pada anak yatim, bagi pada sekolah tahfiz, bagi kepada masjid, bagi kepada, ni banyak benda yang kita boleh bagi. Bila kita bagi tersebut, yatazakka, maka bersihlah harta benda kamu dalam hidup kamu. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Dan tak ada seorang pun daripada kenikmatan yang ada padanya akan diberi, dan tiada seorang pun daripada nikmat-nikmat yang dia miliki itu yang ada pada dia akan diberi pembalasan di sisi Allah. Maknanya wa ma li ahadin indah, segala apa yang ada di sisi kamu dalam hidup kamu ni tujza, akan dibalas. Benda apa yang kamu ada, sama ada dibalas cara yang baik ataupun dibalas cara yang buruk. Dua-duanya akan dibalas dalam diri kamu. Balas dengan baik, syurga. Pada orang yang buat apa saja yang kamu ada pada diri kamu. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin, daripada nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kamu, tujza, akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, melainkan kerana mencari keredaan Allah yang maha tinggi, dan orang itu nanti akan merasa lega di akhirat nanti. Wala sawfa yarda, nescaya dia akan dapat yang disebut dengan kelapangan dalam hidup dia pada masa yang akan datang nanti. Waktu mana dia buat satu benda yang dalam hidup dia kerana Allah. Dia buat kerana Allah. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Dia buat ni
sama ada dia buat apa saja dalam usaha, dalam kerja dia buat kerana Allah. Aku buat ni nak biar Allah redha pada aku. Aku buat ni biar Allah bagi pada aku ganjaran. Aku buat ni biar Allah melihat pada dia aku. Orang yang macam ni wala saufa yarda, pasti dia akan dapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya nanti. Ni dalam surah Al-Lail ayat yang 17 hingga ayat yang ke-21. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, in tubdus sadaqati fa na'immahi, kalaulah kamu sembunyikan sedekah, kalau sekiranya kamu memberi sedekah itu terang-terang, itu yang terbaik pada kamu. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Kalau kamu nak bersedekah, wahai orang kaya, dalam keadaan terang-terang, dalam hidup kamu ni, bila kamu nak bersedekah terang-terang, itu pun terbaik pada kamu. Wa in tukhfuha, kalau kamu sembunyikan yang disebut dengan apa dia? Sedekah yang kamu nak lakukan. Wa tu'tuhal fuqara, dan kamu bagi rezeki-rezeki kamu tu pada orang-orang miskin. Kamu bagi dalam senyap-senyap pada mereka sebut fahuwa khairul lakum. Itu pun yang terbaik yang kamu lakukan pada mereka. Allah Subhanahu wa taala tak larang. Wahai orang kaya, kalau kamu ada harta benda, kamu nak tunjuk-tunjuk, kamu bagi. Kamu tunjuk tu dengan tujuan apa dia? Bila kamu bagi tu tujuan orang lain tiru. Orang lain tengok, oh orang kaya, walaupun dia kaya, tapi dia ni pemurah. Dia panggil demikian. Walaupun dia ni banyak harta benda, tapi kita boleh ikut contohi dia. Yang ni pun dibenar dalam Islam. Fana'immahi, Allah Subhanahu wa taala sebut fana'immahi ni maknanya diberi nikmat ke atas apa yang dilakukan padanya. Tapi wa in tu'tuhal fuqara wa in tukhfuha, kalau dia sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan dia bagi pada orang-orang miskin. Bagi senyap-senyap. Kadang-kadang ada orang yang malam-malam pergi ketuk pintu rumah orang miskin. Kemudian orang miskin buka, Allah, dia tengok orang kaya datang. Lalu orang kaya pun bawa turun beras, bawa turun telur, bawa turun makanan letak dalam rumah dia. Ni untuk diri kamu, untuk keluarga kamu. Jangan bagi tahu pada orang dah. Dia sebut demikian. Misal contohnya, dia buat demikian. Ni Allah Subhanahu wa taala sebut fahuwa khairul lakum. Itu yang terbaik untuk kamu juga. Maknanya Allah bagi dua-dua. Kamu nak buat terang-terang pun boleh, nak buat sembunyi-sembunyi pun boleh. Itu cara demikian. Tapi jaga hatilah. Dalam waktu mana kita buat terang-terang, jaga hati. Waktu mana buat sembunyi-sembunyi, jaga hati juga. Jangan kita ni dalam keadaan hati kita ni, dalam keadaan kita ni nak datang riak, datang nak sombong, datang nak nunjuk dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sebut wa yukaffiru ankum min sayiatikum. Bukan sekadar itu, Allah akan hapuskan sebahagian kesalahan-kesalahan kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang semua kamu lakukan dalam hidup kamu. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Maknanya dalam hidup kamu ni, kamu tolong jaga pada diri kamu. Bila kamu boleh buat amalan-amalan yang sebegini pada diri kamu, wa yukaffir ankum min sayiatikum, Allah akan kafarah segala kesilapan-kesilapan kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah Maha mengetahui, dan juga Allah tahu perangai apa yang kamu lakukan, dan Allah tahu segala apa yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu. Nak sebutnya bagaimana Islam diajar supaya orang kaya yang bersyukur, di antara tanda dia bersyukur, dia memberi balik. Bila dia memberi balik setiap pemberian dia ni yang Allah bagi pada dia, dia bagi balik pada orang tu, tanda dia syukur dah tu. Tanda dia syukur. Tapi kalau dia banyak harta, tapi dia kaya, dia seorang, dia panggil. Simpan. Duduk simpan dalam rumah dia. Berkepul-kepul duit dalam rumah dia ni sendiri. Nak sebutnya gambaran, sampai buat bilik khusus untuk dia simpan duit. Kadang-kadang sampai dalam loteng, dia tak duit lagi pada diri dia ni. Maknanya orang ni, orang kaya yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah bagi pada diri dia. Firman Allah Ta'ala lagi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai darjat kebajikan yang sebenarnya sehingga kamu membelanjakan harta benda kamu terhadap apa yang kamu paling cintai dalam hidup kamu. Yang kamu kasihi, yang paling kamu sayangi tersebut,
Kamu gunakan yang kamu paling sayang tu, kamu infak di jalan Allah. Kamu gunakan untuk di jalan Allah. Baru sampai darjat yang disebut dengan al-birra. Sampailah darjat kebajikan yang kamu lakukan. Tapi kalau yang sayang-sayang, barang yang sayang-sayang kamu simpan. Manakala yang barang yang kamu dah tak sayang dah, baru kamu nak gunakan untuk kerja-kerja agama. Tak sampai lagi lah. Tak sampai darjat. Allah terima ke tak terima? Terima. Allah terima, tapi yang bahayanya, yang diberi kepada kita tersebut, yang Allah bagi pada kita, tiba-tiba yang kita sayang-sayang kita simpan. Manakala yang kita tak berapa nak sayang dah, kita bagi. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja yang kamu infakkan sesuatu di jalan Allah, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu infak tersebut, Allah tahu. Allah tahu. Segala benda yang kamu gunakan untuk kerja-kerja Islam, wa ma tunfiqu min syai'in, kamu buat tu senyap-senyap. Tak ada siapa yang tahu, tapi kamu kena tahu. Fa innallaha bihi alim. Allah terhadap apa yang kamu kerjakan itu, Allah tahu. Allah tahu benda apa yang sedang kamu kerjakan dalam keadaan sedemikian rupa. Ayat-ayat yang menerangkan keutamaan bernafkah dalam berbagai ketaatan itu banyak sekali. Dan banyak dimaklumi, katanya tuan kitab kita Imam Nawawi. Antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Daripada hadis Rasulullah, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnatain, tidak ada kedengkian kecuali kalau kamu nak berdengki juga pada dua tempat ni, kamu boleh berdengki. Islam dia larang berdengki dalam bab yang lain. Islam larang dengki tengok orang cantik, jangan. Dengki tengok orang kereta dia mewah, jangan berdengki dengan orang yang ada pangkat dan jawatan. Jangan kita dengki. Kecuali kalau kamu nak dengki pun, Rasulullah kata, pada dua tempat ni kamu dengkilah. Dengkilah pada diri kamu. Boleh, dibenarkan. Apa dia kalau kamu nak dengki? Rajulun atahu Allahu malan. Seseorang lelaki yang dikurniakan oleh Allah, ataupun seorang yang diberi oleh Allah, yang disebut dengan harta benda. Fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Bila dia ni dikurniakan oleh Allah yang banyak harta benda pada dia, kemudian dia pergunakan segala harta-harta tersebut untuk menafkahkan itu di jalan yang benar saja. Dia membelanjakan di jalan yang penuh dengan kebenaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang ni kalau kamu nak dengki dengan dia, boleh. Dia ada duit, dia buat masjid. Dia ada duit, dia buat rumah anak yatim. Dia ada duit, dia buat rumah orang miskin. Dia ada duit, dia ada harta benda, dia guna harta benda dia yang dia ada tersebut untuk apa dia? Untuk kerja-kerja agama. Pantang dia. Dengar je, perlu masjid ni perlu pada banyak ni, dia pun bagi bahagian dia. Dia dengar je ada setiap tempat yang nak buat benda yang baik, dia bagi. Ada bahagian dia. Kadang-kadang dia tengok aku ni harta benda ni berjuta-juta dalam akaun aku. Kemudian tiba-tiba ada masjid umum. Kami memerlukan duit sebanyak lebih kurang 100,000 untuk nak buat owning masjid, misal contohnya. Untuk nak buat tempat wuduk, dia pun ambil duit dia berjuta-juta. Dia ambil duit dia tersebut, dia bagi pada masjid. Dia bagi pada masjid, ambil duit. Berapa perlu? 100,000. 100,000 saya seorang lah. Saya bagi untuk buat. Saya ni, duit ni, dalam akaun ni berjuta-juta. Misal contohnya. Banyak duit dia. Dia gunakan untuk kerja kebaikan. Maka di saat tersebut, Allah kurniakan pada diri dia kelebihan yang tertentu yang dalam hidup dia akan datang nanti. Wala sawfa yarda. Dia akan lapang dalam hidup dia. Fala nuyassiruhu lil yusra. Allah akan permudahkan jalan hidup dia ni sendiri. Banyak benda lah. Kelebihan orang yang jadi kaya, kemudian dia gunakan harta kekayaan dia untuk kerja-kerja agama. Kerja-kerja agama. Bukan dia guna harta benda dia untuk kerja perut dia, untuk yang disebut dengan keluarga dia. Tapi dia guna untuk kerja agama. Kerja agama ni banyak lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya pada saya, kerja apa yang banyak sangat yang kerja agama ni?
Yang perlu kita buat ni, anak-anak yatim, orang miskin, tanggung mereka belajar, kemudian tanggung perubatan, tanggung yang disebut dengan makan minum mereka. Banyak benda yang kita perlu buat dalam hidup kita ni. Kita ambil satu bahagian je. Dalam hidup kita ni, ambil bahagian pendidikan pun. Ramai mana orang kita tak tertanggung. Anak-anak yatim dan orang miskin. Dalam hidup kita. Apatah lagi dalam kehidupan dia yang lain. Dalam hidup dia yang lain, banyak lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Lalu, kalau ada orang yang Allah bagi pada diri mereka ni, yang namakan dengan nikmat-nikmat tersebut, maka kita bolehlah nak berdengki dengan orang. Dengki dengan apa dia? Dengki dengan cara amalan dia tersebut. Rasulullah kata, boleh nak dengki dengan orang yang macam ni. Yang pertama. Yang kedua, warajulun atahu Allahul hikmata wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, muttafaqun alaih. Yang kedua, kalau kamu nak dengki juga, dengki dengan siapa? Dengki dengan orang yang Allah bagi pada dia ilmu kebijaksanaan. Orang yang bagi pada dia ilmu yang banyak. Dia belajar, cerdik dia. Fahuwa yaqdi biha. Kemudian ditunaikan terhadap ilmu dia tadi, dia laksanakan dalam hidup dia. Wa yu'allimuha. Dan dia sibuk mengajar orang lain pula tentang ilmu yang Allah bagi pada mereka tersebut. Ini di antara kedengkian yang dibenarkan. Wahai orang kaya, kalau kamu jadi kaya, kamu gunakan kekayaan yang kamu ada tu. Kaya harta, yang kedua kaya ilmu dalam hidup kamu. Bila kamu kaya dua-dua tersebut, kamu gunakan untuk perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau ada orang tengok, Allah dia ni ilmu banyak, sibuk mengajar orang lain. Dia ni ilmu banyak, tapi dia manfaatkan pada orang lain. Orang ni harta benda banyak, kemudian dianya sibuk menunaikan tanggungjawab dia dalam beragama. Laksanakan perintah agama dalam hidup dia. Yang ni untunglah orang yang jenis demikian. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi dalam hadis yang lain, la hasada illa fisnatain, tak boleh berdengki kecuali pada dua tempat saja, kata Rasulullah. Di kalangan dalam hidup kamu, kalau kamu nak berdengki, dua tempat ni kamu boleh berdengki. Dengki apa dia? Rajulun atahullahul Quran. Ni yang lain pula. Rasulullah kata, seseorang yang diberi oleh Allah pada dia Al-Quran Karim. Maksud beri Al-Quran ni apa dia? Dia boleh baca Quran, dia hafal Quran, ataupun dia ni beramal dengan Al-Quran. Maknanya dalam hidup dia ni, seorang yang diberi oleh Allah ilmu Al-Quran untuk diri dia. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian dia tegakkan Al-Quran itu pada siang. Dianya dengan dia baca Al-Quran, dia suka sembahyang dengan baca Al-Quan pada waktu malam dan juga siang. Malam siang baca Quran. Bangun orang yang menghafal Quran kan. Malam pun baca Quran, siang pun baca Quran. Hidup dia dengan Al-Quran Karim. Kalau kamu nak dengki, cemburu, kamu cemburu dengan orang macam ni. Islam benarkan. Boleh. Dengan syarat cemburu yang macam ni dia bukan mengurangkan Al-Quran dia, tidak. Tapi menjadikan lagi ramai orang lain nak menghafal Al-Quran Karim. Dia tak boleh, dia tak jadi kurang. Kita kata saya tak sukalah dengan dia ni, cemburulah saya dengan dia ni. Habis tu macam mana kamu nak buat? Nak suruh dia tak menghafal lagi Al-Quran? Tak boleh dah. Al-Quran dah masuk dah dalam kepala dia, dah berada dalam kepala dia. Yang kedua, warajulun atahu Allahu malan. Yang kedua, orang yang Allah bagi pada dia harta benda, bahwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian Allah bagi pada dia tersebut dengan Al-Quran Karim pada dia, Allah bagi harta benda pada dia infak di jalan Allah pada siang hari dan juga pada malam hari. Dia guna harta dia, jumpa dengan orang yang memerlukan kerja-kerja agama ni, dia bagi ini dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh dapat pahala dia di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan mengharapkan ganjaran manusia, tapi dia mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muttafaqun alaih. Kemudian satu lagi hadis yang akhir sekali dalam membicarakan tajuk ini, di mana daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu, kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
datangnya orang-orang miskin di kalangan muhajirin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang miskin yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka sebut zahaba ahlad dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Orang-orang miskin yang mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, orang-orang yang berharta banyak tu, mereka pergi, yakni meninggal dunia dengan membawa darjat yang setinggi-tinggi serta kenikmatan yang kekal untuk dia, ya Rasulullah. Kemudian lalu tinggi dengan kedudukan yang kekal. Faqal. Lalu Rasulullah tanya balik, wa ma zak? Yang kamu maksudkan apa dia? Rasulullah tanya orang miskin. Sahabat-sahabat miskin ni datang mengadu kepada Rasulullah, kata, ya Rasulullah, orang-orang kaya tu, dia meninggal dunia di saat mana dianya di tempat kedudukan dia, darjat dia tertinggi di sisi Allah, dan nikmat dia banyak, dan dia ni kekal dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tanya balik, kamu ni maksud apa dia? Mazak? Kamu maksud apa dia? Faqalu yusalluna kama nusalli. Lalu orang miskin di kalangan sahabat-sahabat Ansar Muhajirin ni, dia kata, mereka sembahyang sebagaimana kita sembahyang, ya Rasulullah. Wa yasumun kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kita puasa, ya Rasulullah. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Tapi mereka ni bersedekah, kami tak boleh bersedekah, ya Rasulullah. Itu beza kami dengan mereka, ya Rasulullah. Mereka sembahyang, kami pun sembahyang. Mereka puasa, kami pun puasa. Tapi bila masa datang, masa bersedekah, mereka bersedekah, kami tak boleh bersedekah. Orang Ansar di kalangan orang fuqara al-muhajirin. Orang-orang fuqara di kalangan orang muhajirin ni mengadu pada Rasulullah. Wa ya'tikuna wa la na'tik. Mereka memerdekakan hamba, kami pula tak boleh nak merdekakan hamba. Macam mana Rasulullah? Ini yang menyebabkan mereka tinggi darjat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar tu, Rasulullah sebut, afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Nak tak kalau aku ajar pada diri kamu satu amalan yang kalau kamu buat amalan ini menyebabkan kamu boleh mendahului mereka. Walaupun kamu tak boleh di sudut harta benda ni, kamu tak boleh nak melangkaui mereka. Tapi aku nak ajar pada kamu, sahabat-sahabat yang susah-susah ni, satu amalan yang kalau kamu buat amalan ini menyebabkan kamu boleh mendahului mereka. Pahala kamu tu banyak dibandingkan dengan mereka. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kamu akan mendahului di kalangan umat sebelum daripada kamu. Wala yakunu ahadun afdala minkum, dan tak ada seorang pun yang mampu menandingi amalan yang kamu lakukan. Illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali bila mereka boleh buat apa yang kamu telah buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada sahabat ni. Qalu bala ya Rasulullah. Lalu mereka pun sebut, ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salatan wa salasina marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, senang je Rasulullah sebut. Apa dia? Setiap kali mana lepas semayang tu, jangan tinggal untuk bertasbih pada Allah. Sebut subhanallah 33 kali. Alhamdulillah wa tukabbiruna. Takbir maknanya Allahu Akbar 33 kali. Wa tahmaduna, dan kamu sebut alhamdulillah 33 kali. Bila? Lepas pada semayang. Bila kamu lepas semayang, kamu jangan cepat nak balik. Bila kamu lepas semayang, orang kaya tentu dia cepat nak balik kerana dia sibuk nak cari harta. Kamu tak ada kerja. Kamu tak ada nak cari harta itu, cari harta ni. Benda yang apa yang kamu kena buat? Lepas semayang, Rasulullah kata, baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Waktu mana? Bila? Setelah mana selesai kamu salat. Marratan, sebut sebanyak 33 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Faraja'a faqara'ahu al-muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna faf'alu misluh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat-sahabat di kalangan
di kalangan Ansar, yang di kalangan Muhajirin ni, dia balik, dia pun buat. Bila buat, sami'a ikhwanuna ahlul amwal. Tiba-tiba orang kaya-kaya ni pun dengar juga cerita yang Rasulullah cerita ni. Cerita yang Rasulullah cerita ni. Lalu, bima fa'alna. Dengan apa yang kami lakukan. Kami lepas pada semayang, kami duduk je. Kami baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu orang kaya duduk tengok. Dia kata, pelik ni. Dia kata, bacaan apa pula ni? Dia pun tanya. Bila tanya saja, orang-orang yang sahabat-sahabat yang miskin ni kata, kami, Rasulullah ajar pada kami, macam mana nak menandingi kamu? Macam mana nak menandingi kamu? Lalu, macam mana cara? Lalu sebut, setiap kali mana lepas semayang, jangan terhenti. Sebut, subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah, 33 kali. Allahu Akbar, 33 kali. Pahala kamu berjaya menandingi segala harta mereka sedekah tu, kamu telah bersedekah. Pahala kamu dapat. Sebagaimana orang kaya dapat. Mereka merdekakan hamba, kamu akan dapat lebih hebat daripada mereka yang merdekakan hamba tersebut. Lalu ya Rasulullah, katanya mereka mengadu kepada Rasulullah, fa'alna fa'alu mislah. Kami buat yang menyebabkan orang kaya pun buat juga ya Rasulullah. Sebagaimana yang kami buat, yang kamu ajar pada kami nak menandingi orang kaya tu, tiba-tiba orang kaya pun buat juga ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Rasulullah kata, demikianlah kelebihan yang Allah kurniakan pada siapa yang Allah kendaki. Tak ada rezeki kamu nak buat macam mana? Rezeki orang kaya. Orang kaya yang harta benda banyak, bersedekah di jalan Allah. Kemudian dia pula lepas pada semayang, dia buat pula amalan ini. Ni ingat betul-betul orang kaya. Siapa-siapa yang kaya di kalangan kita rezeki yang banyak, jangan tinggal semayang. Jangan orang kita ni kalau kaya sikit je mula nak tinggal solat. Kaya sikit je mula nak karaoke. Bila kaya sikit je, banyak harta benda sikit, mula lupa daratan. Jangan. Rasulullah ajar, kamu orang kaya, kalau kamu nak suruh kamu tidak sia-sia harta benda kamu, macam mana cara pada diri kamu? Solat, tolong jaga dalam hidup kamu. Kemudian dalam masa yang sama pada dia, jaga aurat, tunaikan zakat, buat benda yang manfaat. Lepas tu, lepas semayang tu, jangan pula kamu tak baca wirid. Bacalah wirid. Baca zikir. Zikir apa dia? 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Tu je yang kamu kena buat. Lepas tu, orang miskin pun tak berjaya menandingi kamu di saat itu. Bila begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila sahabat-sahabat miskin ni mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana Rasulullah? Mereka pun buat juga ya Rasulullah. Rasulullah sebut, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Demikianlah Allah menganugerahkan pada siapa yang Allah kendaki di jalan Allah Subhanahu wa taala ini sendiri. Ini yang diriwayatkan muttafaqun alaih wa hadza lafzun riwayatin Muslim. Ini lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menggambarkan keadaan yang berlaku itu sendiri. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni orang kaya-kaya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kaya dunia, kaya juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kaya di dunia tetapi di akhirat jatuh miskin. Rugi pada kita. Macam mana kita nak suruh jadi kaya di dunia, kaya juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala? Jaga perintah Allah dalam hidup. Jangan kita langgar yang dilarang oleh Allah, dan kita buat benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.